Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor, kampus Segamat. Tahniah kerana berjaya menempatkan diri sebagai pelajar BA 114, Diploma Analisis Pelaburan dan BA 119, Diploma Pengajian Perbankan. Saya, Cik Nurfariza Muhammad Ali, merupakan koordinator program BA 114 dan BA 119 akan memberikan taklimat akademik berkenaan program ini. Okey, sekarang kita tengok di Fakulti Pengurusan Perniagaan ada beberapa kursus yang fakulti tawarkan untuk diploma dan ijazah sarjana muda. Okey, untuk diploma kita ada 4 kursus diploma iaitu Diploma Pengajian Perniagaan, Diploma Analisis Pelaburan, Diploma Pengajian Perbankan dan Diploma Pengajian Perniagaan. Untuk ijazah sarjana muda, kita menawarkan kursus Ijazah Sarjana Muda Pemasaran, Ijazah Sarjana Muda Kewangan, Ijazah Sarjana Muda Perbankan Islam, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelaburan dan akhir Ijazah Sarjana Muda Pemasaran Digital. 4 program diploma yang berada di UiTM Johor, 3 daripadanya berada di kampus Segamat iaitu Diploma Pengajian Perniagaan, Diploma Analisis Pelaburan dan Diploma Pengajian Perbankan. Satu sahaja diploma yang berada di kampus Pasir Gudang iaitu Diploma Pengajian Perniagaan Pengangkutan. Kita lihat pula carta organisasi FPP. Di fakulti, kita mempunyai Ketua Pusat Pengajian iaitu Puan Marziana binti Muhammad Malum. Di bawah beliau, kita mempunyai 4 koordinator program. 2 daripadanya terdiri daripada koordinator program Ijazah Sarjana Muda iaitu Puan Jaslin Muhammad Dahlan dan Cik Nurul Haida Johan. 2 lagi terdiri daripada koordinator program diploma iaitu Encik Muruga Anak Lelaki Cinia dan saya sendiri, Cik Nurfariza Muhammad Ali. Suatu program untuk BA 114 dan BA 119 adalah sama iaitu 5 semester pengajian. Seandainya pelajar lengkap pengajian dalam 5 semester, kita akan sebut pelajar itu sebagai pelajar GOT iaitu pelajar Grade on Time dalam jangka masa 2 tahun setengah. Dan seandainya pelajar melanjutkan pengajian ke semester 6 ataupun semester 7 atas sebab mengulang kursus atau mengambil cuti khas kerana sebab kesihatan ataupun sebab-sebab lain, maka kita tidak akan sebut pelajar itu grade on time. Kerana syaratnya grade on time, pelajar perlu melengkapkan pengajian dalam 5 semester. Apakah itu anugerah naib Chancellor ANC? Okay, anugerah naib Chancellor hanya diberikan kepada pelajar yang grade on time di mana pada setiap semester pelajar mendapat anugerah dekan. Apakah itu anugerah dekan? Okey, anugerah dekan akan diberi kepada pelajar yang mencatat pointer 3.5 ke atas. Baru diberi anugerah dekan. Dan sekiranya setiap semester tu dapat anugerah dekan dalam 5 semester, kita akan beri dia pula anugerah naib Chancellor. Okay. Sekarang kita lihat pula pada pelan pengajian. Ini adalah pelan pengajian BA 114, Diploma Analisis Pelaburan. Pelan pengajian saya letak di FB Fakulti. Address saya akan beri di slide terakhir saya. Jadi di situ pelajar boleh download pelan pengajian BA 114 dan BA 119. Saya akan terangkan pelan pengajian BA 114 di sini, tetapi pelajar BA 119 boleh rujuk penerangan saya di sini juga sebab cara membaca lebih kurang sama saja. Cuma kursus yang akan diambil untuk semester 2 ke atas berbeza. Okey, mari kita lihat di sini pelan pengajian BA 114. Kita ada 5 semester, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan semester 5. Kita lihat dulu semester 1. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar BA 114 dan BA 119, semester 1 adalah sama. Setiap kursus semua sama.
Okey, kita lihat HBU1. HBU1 ialah Co-Curriculum 1. Co-Curriculum 1 bermaksud ialah kesatian negara. Semua pelajar perlu mengambil Co-Kesatian Negara. Tidak boleh tukar kepada Co yang lain. Okey, ini ialah wajib. Okey, University Requirement. Credit Hour 1, Contact Hour 2. Contact Hour bermaksud jam pertemuan dalam seminggu. Bermaksud 2 jam pertemuan dalam seminggu. Selalunya Co kita letakkan pada jam 5 hingga 7 petang. 2 jam. Okey, setiap minggu. Kemudian pelajar perlu ambil kod CTU 101, Prinsip Asas Islam, Credit Hour 2, Contact Hour 2 bermaksud 2 jam pertemuan. 2 jam syarahan. Kemudian pelajar perlu daftar ELC 121, Integrated Language Skills Listening, Credit Hour 3, Contact Hour 3. Okey, bermaksud 2 jam syarahan dan 1 jam tutorial. Okey, Contact Hour 3. 3 jam pertemuan dalam seminggu. Kemudian UED 102, Study Skills, Credit Hour tiada. Tetapi Contact Hour 1 bermaksud 1 jam pertemuan pada setiap minggu. Kita tengok pula Core Courses ataupun Fakulti Core. ACC 117, Introduction to Financial Accounting, Credit Hour 3, Contact Hour 3. Okey, 3 jam pertemuan dalam seminggu, 2 jam syarahan, 1 jam tutorial. Kemudian MAT 112, Business Mathematics, Credit Hour 3, Contact Hour 4. 4 bermaksud 2 jam syarahan, 1 jam tutorial dan 1 jam lagi tutorial juga. Okay. MGT 162, Fundamentals of Management, Credit Hour 3, Contact Hour 3, TAC 101/TMC 101, Third Language 1, Level 1. Credit Hour 2, Contact Hour 2. 2 jam pertemuan dalam seminggu. Okey, apa ini? TAC 101, TMC 101, Third Language, bahasa ketiga, Level 1. Okey, TAC 101 ialah kelas bahasa Arab, A Arab, TMC, M ialah Mandarin, kelas bahasa Mandarin. Okey, untuk yang ini pelajar tiada pilihan, HEA akan tentukan pelajar perlu ambil Arab ataupun Mandarin. Jadi, kalau dapat TAC bermaksud ialah kelas bahasa Arab, pelajar perlu daftar dengan kod TAC 101. Kalau pelajar mendapat Mandarin, maka pelajar perlu daftar pada kod TMC 101. Kelas Mandarin. Okey, itu ialah untuk semester 1. Kita lihat pula pada semester 2. Untuk University Requirement, HBU 2. Core Curriculum 2. Okey, untuk semester 2 ini, untuk subjek core, pelajar boleh pilih core yang lain selain daripada Kesatian Negara. Kita ada macam-macam core, kita ada core debat, kita ada core sukan, kita ada core keusahawanan. Terpulanglah kepada pelajar untuk ambil core yang mana yang pelajar minat. Okey, untuk semester 2, kita boleh tukar kepada pilihan core yang lain. Kita lihat Credit Hour 1, Contact Hour 2, masih lagi 2 jam. Dan selalunya core kita akan buat pada jam 5 hingga jam 7. Maksudnya pada pukul 5 hingga pukul 7 petang. Untuk seminggu. Untuk sekali seminggu. Okey. Kemudian pelajar perlu ambil CTU 152, Credit Hour 2, Contact Hour 2, 2 jam pertemuan dalam seminggu. ELC 151, Integrated Language Skills, Reading, Credit Hour 3, Contact Hour 3, 2 jam tutorial dan 2 jam syarahan dan 1 jam tutorial. Okey, perhatian di sini, pelajar tidak boleh daftar ELC 152 sekiranya pelajar gagal pada semester 1 kod ELC 121. Okey, ini ialah syarat wajib untuk ambil kod ELC 151. Pastikan pelajar lulus
ELC 121 di semester 1. Baru boleh register ELC 151 di semester 2. Okey. Sekarang kita tengok pula fakulti core, subjek seterusnya. Okey, untuk semester 2, bagi BA 114 dan BA 119, okey, semester 2, kod dia telah berbeza. Okey, kita lihat di sini. Untuk BA 114, kita ada MKT 243, Fundamentals of Marketing. Kita ada ECO 162, Microeconomics. Kita ada STAR 104, Introduction to Statistics. Dan kita ada Third Language Level 2, TAC 151 dan TMC 151. Okey, ini untuk BA 114. Untuk BA 119 dia telah berbeza. Kita ada 2 MKT di semester 2 untuk BA 119. Okey, kita lihat pula untuk BA 119 perbezaan dia bagaimana. Kita lihat di sini pelan pengajian BA 119 untuk semester 2. Apa perbezaan dia dengan BA 114? Okey, di BA 119 semester 2 kita mempunyai satu kod tambahan iaitu MGT 269 Business Communication. Itu beza dia pelan pengajian BA 119 dan BA 114. Dan begitulah juga seterusnya untuk semester 3, semester 4 dan semester 5. Maka pelajar pastikan bila hendak daftar subjek pada setiap semester, rujuk pada pelan pengajian masing-masing. Dan suka saya ingatkan di sini, saya akan letak pengajian di Facebook fakulti dan pelajar perlu download di Facebook fakulti. Pengecualian kursus UED 102 Study Skills hanya diberikan kepada pelajar ambilan pra-diploma sahaja kerana mereka telah mengambil subjek ini semasa pra-diploma. Maka mereka diberi pengecualian kursus UED 102 semasa diploma. Dan oleh itu saya mohon kepada pelajar ambilan pra-diploma untuk mengisi borang pengecualian kredit ini dan sertakan juga keputusan lulus UED 102 dan hantar kedua-duanya kepada saya. Saya akan share link di dalam grup Telegram kita nanti. Seterusnya iaitu pendaftaran kursus. Okey, pendaftaran kursus bagaimana hendak mendaftar kursus? Nak daftar subjek tadi mengikut pelan pengajian. Okey, pertama sekali perlu daftar sendiri melalui student portal. Okey, nak daftar tu perlu guna nombor pelajar dan nombor IC. Kemudian pilih kod kursus dan kumpulan yang sesuai. Okey, pelajar akan diberitahu perlu masuk kumpulan apa. Okey, dan kemudian pilih kod khusus. Kod khusus tu mengikut pelan pengajian yang tadi yang saya terangkan tadi tu. Okey, tengok. Okey, semester 1 apa yang perlu diambil. Jangan pula awak tengok pelan pengajian tu pada semester 4. Jangan. Sebab awak baru semester 1. Jadi tengok yang semester 1 sahaja. Okey, dah siap? Okey, dah siap pilih. Kemudian cetak salinan pendaftaran dan simpan untuk rujukan. Simpan untuk rujukan awak. Nanti kita tahu kalau subjek CTU nak masuk kelas mana. Subjek core nak masuk kelas mana. Simpan untuk rujukan awak. Sebab di situ juga akan terus dijana jadual waktu untuk kumpulan dan subjek yang anda daftar. Kemudian seterusnya buat validasi. Okey, validasi bermaksud pengesahan kumpulan dan subjek yang pelajar daftar. Kita akan beri tempoh dalam tempoh validasi tersebut. Apa nak perlu buat dalam tempoh validasi tu, dalam tempoh 2 minggu tu? Okey, pertama perlu semak kod khusus dan kumpulan yang betul. Kedua, klik validasi. Validasi bermaksud kat sini dah sah lah.
Okey, dah tengok betul-betul. Okey, sah saya nak register kelas ni, saya nak register subjek ni, kemudian klik validasi. Dan sekiranya terdapat kesilapan, alamak, saya salah klik ni subjek ni, saya nak ambil subjek lain tapi terambil subjek ni. Okey, beritahu, jangan klik dulu butang validasi tapi jumpa dulu penasihat akademik ataupun koordinator program, saya lah KP ni. Okey, untuk pembetulan dan bawa bersama salinan pendaftaran yang telah dibuat. Ini kalau kita ada, kalau anda boleh balik ke kampus lah, perlu bawa lah salinan pendaftaran tu. Tapi kalau tak ada ni, terpaksalah call saya, call office saya, nanti beritahu sekiranya terdapat kesilapan dalam pendaftaran khusus anda. Okey. Seterusnya, pertukaran kampus dan program untuk pelajar sepenuh masa tidak dibenarkan mengikut Perkediling TNC Bilangan 6. Okey, tak bolehlah bila pelajar dah daftar di kampus Segamat, pelajar hendak tukar kampus di Terengganu. Sebab kat Terengganu pun ada BA114. Jadi nak tukar dekat sana, kita tidak akan benarkan. Sama juga program. Dah daftar BA119, tiba-tiba rasa nak tukar program BA111. Tak bolehlah, kita pun tidak akan benarkan. Jadi bila anda dah daftar di kampus Segamat dengan kod program yang kita tawarkan, jadi perlu teruskan dengan program tersebut. Okey. Seterusnya, peraturan akademik. Pelajar perlu mematuhi peraturan akademik selagi pelajar bergelar pelajar universiti. Dan apa yang saya ingin tekankan di sini berkenaan kedatangan pelajar. Sekiranya pelajar tidak menghadiri kelas sehingga kurang daripada 80% kehadiran, pensyarah akan membuat pelaporan ke HEA. HEA akan memberi surat amaran pertama untuk ingatkan pelajar hadir ke kelas. Dan sekiranya masih tidak hadir ke kelas, pensyarah akan membuat pelaporan kedua kepada HEA. HEA akan mengeluarkan surat amaran terakhir. Surat amaran terakhir akan menyatakan bahawa pelajar perlu hadir sesi bual bicara bersama panel-panel yang akan mengesahkan sama ada benar ataupun tidak pelajar tidak hadir ke kelas kerana ada alasan munasabah. Sekiranya didapati pelajar tidak hadir ke kelas dan tiada alasan yang munasabah, pelajar boleh dihalang ataupun dibar daripada mengambil peperiksaan atau penilaian akhir. Risikonya, pelajar terpaksa mengulang subjek tersebut pada semester hadapan. Kita tak maulah menjadi macam ni. Terpaksa repeat paper disebabkan tindakan kita yang tidak hadir ke kelas. Kedua, berkenaan dengan cuti. Berkenaan dengan cuti, iaitu cuti khas. Pelajar dibenarkan untuk mengambil cuti khas, cuti 1 semester atas sebab kesihatan atau sebab lain yang difikirkan munasabah oleh rektor. Bagaimana caranya? Pelajar perlu memohon dengan mengisi borang, disertakan surat daripada pelajar dan laporan perubatan daripada pegawai perubatan universiti ataupun hospital kerajaan. Dan pelajar boleh memohon cuti khas ini selewatnya 2 minggu daripada tarikh peperiksaan bermula ataupun tarikh penilaian akhir. Dan yang ketiga, ingin saya ingatkan kepada pelajar, apa-apa sahaja peraturan, sila rujuk kepada buku peraturan akademik. Seterusnya kita lihat kepada penasihat akademik. Setiap pelajar akan diberikan penasihat akademik. Siapa penasihat akademik ni? Penasihat akademik terdiri daripada para pensyarah dari fakulti kita yang bertindak sebagai mentor kepada pelajar. Pelajar perlu berjumpa terutamanya untuk membincangkan isu-isu akademik. Selain daripada itu, sekiranya pelajar mempunyai masalah dari segi penambahan atau pengukuran khusus, boleh juga rujuk kepada penasihat akademik. Mereka ini punya akses untuk menambah atau menggugur khusus daripada sistem untuk mereka punya menti.
Sekiranya pelajar ada masalah validasi, perlu jumpa dengan penasihat akademik untuk pengesahan sijil, untuk menjadi saksi PTPTN, untuk pengesahan dokumen-dokumen lain. Boleh juga rujuk kepada penasihat akademik untuk meminta pengesahan tanda tangan daripada mereka. Ataupun khidmat nasihat lain. Terutamanya untuk bincangkan tentang akademik, subjek apa nak ambil semester depan, ataupun ada masalah dengan subjek tertentu, boleh rujuk kepada penasihat akademik. Mereka sedia bantu kepada menti-menti yang berada di bawah jagaan mereka. Berkenaan PTPTN, pelajar perlu memohon pinjaman PTPTN sekiranya memerlukan bantuan kewangan untuk membiayai kos pengajian. Rancang perbelanjaan agar cukup sepanjang pengajian. Pastikan juga CGPA melebihi 2 pointer agar pinjaman PTPTN tidak akan ditarik. Sekiranya pelajar melebihi tempoh pengajian, PTPTN tidak akan diberi kerana pinjaman hanya diberi mengikut perjanjian dokumen. Maka, pelajar perlu pastikan untuk mendapat CGPA melebihi 2 pada setiap semester dan tidak melebihi tempoh pengajian. Untuk terus kekal berhubung, pelajar boleh mengunjungi website kampus iaitu UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat ataupun melalui Facebook fakulti iaitu FPDP UiTM Johor ataupun sekiranya ada IG boleh mengunjungi IG fpdpUiTMJohor.official. Dan inilah saya. Sekiranya mempunyai pertanyaan ataupun masalah, boleh hubungi saya di talian atau melalui email. Dan sekiranya boleh datang ke kampus, boleh datang ke ofis saya di bilik nombor 14, pejabat koordinator. Akhir kata daripada saya, selamat menempuh alam universiti dengan jayanya. Selamat menjalani sesi pembelajaran dalam norma baru. Jaga diri. #StaySafe. Assalamualaikum.